record and okay, saya record semula. So siapa yang baru sampai tadi ada berapa 4-5 orang Saya ulang balik lah Untuk tugasan seterusnya saya akan bagi cerita Turki bertajuk Ertugrul. Ya, Ertugrul dia ada 5 season season 1, 2, 3, 4, 5. Setiap season ada banyak sangat episod, ada 100 lebih. So semua-semuanya dekat 450 episod. Ya. Satu cerita episod ni kalau yang asal satu episod dia 1.5 jam. Tapi kalau dekat Netflix dia bagi 2, 45 minit, 40 minit. Dekat YouTube pun dia boleh tengok 45 minit. So nanti saya akan bagi season mana, episod mana, you cari sendiri di YouTube atau Netflix. Okay? Memang ada banyak dalam ni. Ni semua ni kalau you Google semua ada. Kalau you nak faham cerita tu dari awal atau at least you nak tengok tu, you Google di IMDb. Okay. Dan saya akan bagi dalam notepad. You tak perlu buat, actually tak perlu buat dalam subtitle edit sebab subtitle edit tu lambat dan lain dia time code dia lain. So saya akan bagi dalam notepad saja. Contohnya saya bagi notepad saya akan bagi ni file dia dalam text document TXT. Bukan SRT, TXT. So you akan dapat okay, ini dia. Yang saya dah translate lah yang saya dah translate ke BM. Okay. Okay, dah bentuk macam ni. So you just translate je lah. Okay. What about Noyan? Bagaimana dengan Noyan? Okay. How does he know everything about us? Just type di atas dia. Okay. Bagaimana dia tahu semuanya tentang kita? Okay. I removed the Mongolian spies from the palace of Gumustikin. Saya usir pengintip Mongolia dari istana Gumustikin. Okay. Just type atas dia je. Kenapa saya dengar suara Korea kat sini? 계속 화내면 나 할 말 있는데 못해. 할 말? 뭔데? 나 아까 Kenapa ada suara Korea ni? 너한테 막 뭐라 그랬었어? 아니야. 아 진짜 나한테 Ada orang tengah tengok cerita Korea ke sekarang? Saya dengar suara bahasa Korea sekarang conversation. 너랑 나 지켜봐 주신다고. 잘 만나보려고. Okay, tak apa. Ni saya usir pengintip Mongolian spies. Kita type di atas dia, pengintip 우리 방어 잘 부탁한다. Mongolia. From the palace, dari istana. Okay. Sebab ini klien ni dia bagi notepad saja. Dia tak bagi dalam SRT sebab dia nak edit dulu dalam notepad. Okay. That's why kita terus the biggest trouble is that bastard Noyan. Do you not know that? Okay. Assalamualaikum Puan. Salam. Maaf, takut nanti ganggu kalau nak tengok balik recording. So, seorang boleh tegur tak yang buka mic tu? Oh, okay. Yang tengah tengok cerita tu, yes. Saya tengah cakap kat dia, tengah direct message. Okay, terima kasih. Perasan siapa tolong mute kan ya? Sesiapa yang check mic masing-masing, make sure you mute kan.
Sebab nanti 내가 이겨. macam ni, the biggest trouble is that bastard Noyan. You tahu kan kalau dia tulis, sebab ini untuk Malaysia, Malaysia you tak boleh tulis. Kalau you tengok kalau Indonesia dia ada tulis apa, bajingan lah, si celaka lah, sial lah, semua you tak boleh. Untuk Malaysia punya, you kena buat so ini TV untuk ni, untuk Malaysia you kena buat lembut lagi lah. Okay, mesti mild. The biggest trouble is that bastard Noyan. Noyan ni orang dia macam musuh yang selalu buat hal dekat dalam ni. Masalah terbesar lah. Okay, sebab saya pun tak tahu plot cerita ni apa dia. So saya agak-agak lah masalah terbesar ialah si Noyan. Okay. Atau Noyan yang kalau Astro ke RTM ke, you cuma boleh buat yang tak berguna. Okay, you tak boleh cakap Noyan yang apa? Noyan yang jahat, Noyan yang sial, tak boleh. Noyan yang tak berguna itu. Ini kalau Malaysia. Do you not know that? Okay, awak tak tahu? Tak boleh. Ada orang tanya saya tak. Tidak tu tak, dia terima untuk subtitle . Kalau you buat assignment, kalau buat untuk formal, thesis ke apa, tak diterima tak. Tapi kalau untuk subtitle TV, kita terima tak, dah nak kita terima . Sebab itu apa, semua orang faham, so universal untuk BM. So yang panjang pendek ni dia tak kisah sangat, because nanti diorang akan betulkan balik. Unless klien cakap you kena betul-betul ini nak 50 characters, so you kena kira. Okay, kalau dia tak ada bagi arahan nak panjang mana pendek mana, you just buatlah yang mana yang nampak okay. He will do anything to use what he knows against me when he is free. Dia akan buat apa saja apa saja untuk menentang saya apabila dia bebas. Okay. Nanti ini episod berapa? Episod 61. Okay, macam perkataan yang did you bring the seal? Seal ni you kena Google, okay? Apa benda seal ni? Tengok video apa benda seal ni. Kalau you tengok video, you tak tahu apa benda seal ni. Okay, boleh tengok video baru you tahu seal ni ialah stamp, cap mohor. Nama dia cap mohor. Stamp. Okay. Lagi satu perkataan, dia banyak perkataan-perkataan klasik, perkataan-perkataan klasik. Macam Margrave. This goal is for your Margrave. Okay, memang tak ada. Margrave ni you cari dalam kamus dewan, memang tak ada, kamus apa pun tak ada. Tapi bila you Google, adalah define dia Margrave tu, you kena cari dekat ni kamus dewan bahasa Margrave. Kalau you cari memang tak jumpa lah, tak ada. Okay. Margrave, tiada maklumat untuk Margrave. Tapi you kena Google. Okay, macam saya dah ajar macam mana cara nak Google Margrave meaning. Okay, Margrave was originally the medieval title for the military commander. Okay, commander askar. So you kena kreatif. Okay, orang yang banyak membaca ni, banyak tengok movie, banyak tengok TV, dia lebih kreatif fikir. Nak letak apa Margrave dia? You tak boleh guna Margrave tu lah. Okay, cari. So saya fikir-fikir kita guna panglima. So Margrave panglima. Penting untuk you synckan semua. Let's say you kena buat 10 episod. So kalau satu episod you dah guna panglima, semua yang lain panglima. Kalau satu guna commander, semua kena guna commander. So penting bila you buat kerja, especially in groups. Sometimes kalau you dapat 10 episod, buat 10 orang, semua orang kena tu buat glossary. Glossary. Tulis Margrave panglima. So share. Bila share, semua orang yang lain akan tengok, oh Margrave tu panglima.
Jadi seal tu apa? Seal cap mohon. So tak adalah orang pakai, ada orang pakai cap, ada orang pakai stamp, ada orang pakai penanda. So biar satu istilah sahaja. So nanti bila kerja grup pun macam tu lah, bila saya bagi grup nanti, you all akan buat sendiri-sendiri. Tapi saya nak kerja you all tu dia sama. Okay. Maksudnya istilah tu you all guna sama. Itu maksudnya you all ada kerjasama dalam grup. Contohnya saya dah bagi contoh kan, Margrave Panglima. So bila ada seorang tak guna Panglima tu, means you all memang tak boleh bekerja dalam satu tim. Buat kerja-kerja sarikata ni dia kena dalam satu tim. Kalau you di-assign dalam tim, tapi kalau dia bagi kerja as freelancer individual, dia akan bagi you glossary, istilah yang you kena follow. Leader dah buat dah istilah. Ni nak panggil apa, ni nak panggil apa. Okay, so you follow leader tu. So nanti untuk group, kerja group, saya akan bagi macam tu lah. Mesti ada leader yang akan collect data untuk buat glossary. Atau you all boleh buat dalam, sekarang ni boleh buat dalam Google Drive kan. You all boleh masukkan, orang ni masukkan serentak. So kalau apa, macam saya pernah buat untuk financial report, buat ramai-ramai. So semua orang buat serentak kat rumah. Tapi kita ada online Google Form, Google Drive tu yang kita akan masukkan apa-apa benda yang kita tak faham. Kita nak tanya ke apa, ke perkataan yang kita tak tahu ke. Atau kita dah dapat makna, kita akan masukkan in real time. So tak adalah bila you dah buat, tapi orang tu besok baru bagi tahu. So dah terlepas, you nak cari balik, susah. Okay. Pentingnya buat glossary. Saya tunjukkan contoh glossary ya. Ada. Tapi saya punya glossary saya buat untuk yang financial. Ini nanti you all dapat notepad macam ni ya. Nanti saya akan bagi. Bukan nantilah, later on. Glossary. Okay, saya tunjukkan glossary ICT. Lambat keluar. Ini glossary yang saya buat untuk financial. Dalam bentuk Excel ya. Kenapa tak keluar? Saya pun ini slow betul. Okay. Banyak buka. Okay. Nampak Ini okay. Broadband jalur lebar, deployment, penempatan, manajemen pengurusan people. So dalam dokumen tu kalau people ialah semua manusia. Ini semua yang inilah dia punya glossary. You kena buat glossary supaya next kerja-kerja banyak senang juga. Dia nak Google lagi, cari lagi, buat research lagi. Okay. Alignment, penjajaran. So you akan gunakan benda ni untuk semua kerja-kerja you. Especially kalau ni kan macam benda-benda yang panjang-panjang macam ni. Kan takkan setiap kali you nak translate you nak kena cari. Okay, dah siap tulis dalam Excel, senang nak cari. Okay. So nanti untuk kerja yang team dalam kumpulan, saya nak buat satu glossary. Glossary untuk yang cerita yang saya bagi nantilah. Okay. Kena buat glossary. Dan semua translate ikut glossary tu. Tak boleh lain lah. Okay. Okay. I hope you understand everything. Semua. Tapi yang ni tak payah guna subtitle edit lah. Sebab pakai notepad je. So, nanti you hantar pada saya dalam notepad saja. Sebab apa ni?
Kalau klien dia akan bagi dalam macam-macam bentuk. Okay, dia akan bagi notepad, dia akan bagi PDF, ada yang bagi PDF yang lama, banyak macam-macam lah skrip yang you akan dapat. Okay. Sekarang, okay, itu saya cerita pasal yang tugasan, next tugasan yang berkumpulan. Itu yang berkumpulan 20% tak salah saya, 20%. Okay. Okay, next saya akan discuss ni kuis satu. Kuis satu sebab dah lama sangat. Saya akan bagi jawapan untuk kuis satu. Orang ingat lagi tak? Kuis satu. Okay. Kuis satu, okay. Ini. Sultan Muhammad, ini contoh. Okay, yang kedua ni, Martinez elected delegate in my upset. Okay, ini headline tajuk berita. Kalau kita tak, sometimes sekali tengok kita ingatkan bila huruf besar macam ni macam nama tempat ke mile upset. Tapi bila you Google tak ada nama tempat mile upset kat dunia ni pun. Okay. Dia, so you Google semua ni, you akan jumpa rupa-rupanya dia cerita dalam, dia ada subtitle. Okay, sebenarnya dia subtitle kan, dia cerita NYPD. Okay, dan dia cerita pasal headlines. Okay, Martinez elected delegate in mile upset. So translationnya ialah Martinez undi perwakilan dengan kekecewaan. Dengan penuh, mile upset ni macam dia kecewa lah. Okay? Mile upset. Kalau dia kata upset yang teruk tu pun boleh dengan penuh kecewa. Okay, dengan kecewa pun boleh. Undi perwakilan atau undi delegasi dengan kekecewaan. Okay. Trying to save face. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus ya. Trying to save face, cuba selamatkan maruah. Okay. Kalau you dapat di huruf besar semua, you kena translate huruf besar. Kalau in tu kan yang kecil, okay? So kecil lah D tu. Okay? You kena follow betul-betul sumber dia. Okay, Najib has not been declared bankrupt, dash lawyer. Ini semua tajuk-tajuk berita. Najib belum diisytihar muflis, dash peguam. Okay, lawyer, L besar, so P besar. Bankrupt, bahasa Melayu pun boleh guna bankrupt, B-A-N-K-R-A-P. Tapi kita ada BM muflis, so kita gunalah muflis ya. Project pics don't tell whole story. Gambar projek tidak gambarkan kisah keseluruhan ataupun foto projek. Foto pun boleh guna, so lebih pendek lah. Ataupun you nak lagi pendek, tak muat panjang-panjang kan, foto projek. Okay. Tak gambarkan kisah keseluruhan ataupun kisah sebenar pun boleh juga. Okay. Section 2. Okay, shoplifting is a bit, okay ni dah, okay ni contoh kan. His transponder signal stop working. We are doing everything to re-establish contact. Okay, isyarat transpondernya terhenti. Transponder ni ada dalam bahasa Melayu. Stop working. Stop working you boleh cakap terhenti, you boleh cakap gagal berfungsi pun boleh. Tapi panjang lah kan, kita nak pendek. So kita ambil terhenti je lah, lagi pendek kan. Kalau cakap berhenti bekerja macam pelik itu macam word to word translation. Berhenti berfungsi is better. Okay. We are doing everything to re-establish contact. Kami buat apa saja untuk menghubungi semula atau kami sedang buat apa saja untuk hubunginya semula. Tak payah You think you're pretty smart, don't you? Don't smart off to me, smart boy. Okay. Kau fikir kau pandai, jangan berlagak dengan aku, budak pandai. Okay. Dan ni BM dia lagi pendek. Ini kalau you nak pakai awak pun boleh lah. Atau kamu pun, kamu fikir kamu pandai. Awak pun boleh. Tapi kalau you nak pendek, jadi kau lah. Okay. Tapi kalau cerita tu dia tak bagi pakai kau, aku, jadi saya awak lah.
Awak fikir awak pandai, jangan belagak dengan saya, budak pandai. Okay. How long has your sister been missing? I last heard from Alice 2 days ago. Sudah berapa lama adik kau hilang? Kali terakhir aku berhubung dengan Alice 2 hari lepas. Okay, BM ni lebih panjang. Dia kalau boleh nak pendek lagi. You carilah macam nak pendekkan dia dah. Okay, dah berapa lama adik kau hilang? Kali terakhir aku berhubung dengan Alice 2 hari lepas. I've been doing business with your brother for 15 years. Yesterday he contacted a dealer at the Diamond Exchange. Okay, aku berurusan niaga dengan abangnya selama 15 tahun. Semalam dia hubungi penjual di bursa berlian. Dealer ni ada banyak maksud pengedar, pedagang, pengagih, penjual, dia tengok konteks. So dia kena baca betul-betul dia punya ayat tu, dia cakap pasal apa, dealer at the Diamond Exchange. Diamond Exchange macam apa, stock exchange kan, bursa saham. So this is bursa berlian, macam bursa emas. Kalau buat pertukaran pelik, unless dia kata apa, currency exchange, currency exchange, penukaran mata wang. Tapi kalau dia cakap pasal kedai yang tukar-tukar duit tu, itu pengurupan mata wang. So dia ada banyak konteks. You kena ada hal you punya ada logic thinking, banyak membaca, banyak pengetahuan, baru tahu apa beza dia. Okay, bila orang cakap pasal dealer, oh saya dealer Avon. Maksudnya saya pengedar Avon. Kalau dia cakap saya dealer saham, okay, saham, kripto ke apa, itu pedagang pedagang macam trader. Trader, dealer, investor tu term-term dalam pelaburan saham, pelaburan komoditi saham, cryptocurrency. Okay, banyak, tapi yang ini saya guna penjual atau pedagang pun boleh lah. Dealer, penjual atau pedagang. Tapi bunyi pedagang tu macam orang berdagang kan, macam pelik bunyi dia. Tapi kalau dalam bursa saham memang you pakai pedagang So setiap kataan tu dia lain-lain maksud dia. You kena tahu konteks ayat. Keseluruhan cerita tu apa, pasal dengan ayat tu pula cerita pasal apa. Okay, section 3. Section 3 idioms. Idioms ni kalau subtitle memang favourite lah, cerita English. Memang suka pakai idioms. So you boleh cari idioms ni, ada banyak dictionary idioms. Saya Google idioms. Ni senang je. Down the drain. Something is lost or wasted. Don't let your ideas go down the drain. Jangan biarkan idea kamu sia-sia. Jangan biarkan idea anda sia-sia. Okay, drop a dime. Definition: to snitch on another individual, usually to report an illegal act to law enforcement. Okay. Drop a dime, membongkar rahsia lah. Dia macam membongkar perancangan. Bukan rahsia, itu macam ada orang buat pakatan rahsia ke apa-apa kan, macam nak gulingkan kerajaan tu apa kan. So I'm going to drop a dime about their plan to hack the website ke. Okay, saya akan membongkar perancangan mereka untuk menggodam laman web. Something macam tu. Saya akan bongkar perancangan. Drop a dime. Jump on the bandwagon. Join a growing movement in support of someone or something. Okay, ini US idiom, saya dia suka cakap jump on the bandwagon. Jump on. Dia kalau you baca pasal idiom, you minat bahasa, you kata apa asal usul dia, kenapa benda ni wujud. Okay? Kenapa dia cakap pasal bandwagon? Kenapa nak jump on the bandwagon? Okay, asal usul dia you boleh Google lah. Kenapa dia guna bandwagon tu? Okay. After the incredible success of Cadbury's latest low-fat chocolate bar, Nestle has jumped on the bandwagon and released KitKat. Okay, dia buat something buat satu benda baru. Selepas kejayaan luar biasa Cadbury, Nestle mengorak langkah untuk mengeluarkan KitKat.
hit the wall. When we reach a point of total exhaustion. Okay, bila you dah you dah kira ni apa panggil dah drain out Many marathon runners hit the wall after 20 miles of running. Okay, biasa saya dapat dia akan cakap pelari marathon langgar dinding, langgar tembok selepas 20 jam 20 batu larian. Okay, ini memang kelakar lah. Okay, tu kalau orang yang tak tahu apa maksud hit the wall. Okay, ramai pelari marathon akan kelesuan selepas berlari sejauh 20 batu. Asal usul dia hit the wall tu itulah sebenarnya. Dia berletih sampai dia tersadai dekat tembok. Itulah asal usulnya idiom tu. Tu dia panggil hit the wall. Okay. So hit the wall, kelesuan, keletihan, kepenatan. Okay, next, no-brainer. No-brainer is something requiring little or no thought. Benda tak payah fikir, no brain is required. Ini no-brainer ni ada pernah dulu jadi isu. Ada seorang macam artis ke, Insta famous ke apa, dia cakap no-brainer. Lepas tu netizen yang tak kerti cakap orang putih ke, tak faham ke, dia cakap macam mengutuk. Dia ingat ke tak ada otak. Macam tu lah. Sebenarnya, yelah, memanglah tak ada apa. Benda tu sebenarnya nak cakap benda tu mudah. Tak payah ada otak pun dah tahu. Macam tu sebenarnya, bukannya tak ada otak. Biasa kita dapat no-brainer. Ingatkan benda tu mengutuk. Sebenarnya tak. Contoh ayat dia, choosing the winner for best employee award was a no-brainer. Sangat mudah. Memilih pemenang bagi anugerah pekerja terbaik sangat mudah. Bukan cakap tak ada otak. Siapa biasanya yang English tak berapa pandai tapi nak cepat melenting tu, dia akan terus cakap wajar, rude kan, cakap orang tak ada otak. Sebenarnya maksud dia lain. Maksud dia ialah no-brainer tu ialah benda sangat mudah. Tak payah fikir pun. Okay, miss the boat. To lose opportunity, okay, terlepas. Macam bahasa Melayu kita panggil apa? Tertinggal kereta api. Kalau orang putih dia tertinggal boat. Sebab maybe dia punya asal usul idiom ni, Mak Saleh dia jarang tertinggal kereta api kot. Tapi bila Melayu dia ramai asyik tertinggal kereta api. Okay, so kita punya apa? Yang setara ialah tertinggal kereta api. Diorang tertinggal boat. He missed the boat. I mean, there were tickets available last week but he missed the boat by waiting till today to try to buy. Okay, tapi kita tak boleh nak translate jadi dia tertinggal boat. Dia terlepas saja. Dia terlepas. Apa tu? Dia tertinggal kereta api. Memang kalau bahasa kita cakap saya tertinggal kereta api lah. Itu macam tertinggal ketinggalan. Okay, soy face. Okay, soy face, asal usul dia pun macam tu lah. Muka, apa? Actually, dia asal usul ni soy. Soy tu macam muka yang koyo kan, muka awkward, muka pelik. Joe always on Instagram taking selfies with that really awkward soy face. Okay, kalau you tak ada internet, you tak biasa dengar benda ni, malah saya tak pernah dengar first time saya dengar soy face ni. Takkan you nak cakap muka kacang soya kan? Kacang soya kan muka dia macam muka bodoh, muka weird, pelik. That's why dia panggil soy face ya. Joe sentiasa bersuah foto di Instagram dengan muka yang amat pelik. Okay, dengan muka yang amat pelik. Ataupun kalau benda tu informal, dia cakap muka koyo. So dia macam perkataan-perkataan ni dia lama-lama orang akan terima lah. Koyo tu ialah selanga. Dia boleh guna dalam artikel, subtitle yang ringan. Dia boleh guna perkataan-perkataan macam tu. Okay. Suah foto ni memang dah diterima I think tahun 2016, 2017 macam tu dia masa terima selfie sebagai suah foto. Okay. So tak perlu lagi nak pakai selfie apostrophe. Okay. Dan Instagram, Facebook semua tu you pakai huruf besar dia nama khas. Yeah. Macam Facebook, you Facebook lah, you tak payah nak translate jadi muka buku ke apa. Itu saja je diorang translate muka buku tu suka-suka tapi benda tu nama khas. Facebook lah, you tak boleh suka-suka nak translate. Macam Twitter lah. Unless you nak cakap he tweeting tu kan, ciap. Tweet, ciapan. Okay, dia burung, chip tu dia bagi ciap tu. Ciapan. Okay, yang tu ada term dia.
Tapi kalau Twitter, T besar, itu adalah nama khas. Macam apa posting di Facebook, hantaran di Facebook. Dia bukan hantaran kahwin tapi mula-mula memang bunyi dia pelik hantaran Facebook. Tapi dah lama guna you akan rasa biasa je. Okay, sebab kita kena guna, kalau kita tak guna sampai bila-bila kita rasa benda tu pelik dan sampai bila-bila kita akan guna English word. Sampai bila akan guna posting Facebook. Kan? Kita ada perkataan Melayu jadi kita guna perkataan Melayu ya, hantaran Facebook, ciapan Twitter. Okay, swafoto di Instagram. Okay. Kita ada bahasa Melayu. You boleh tengok dekat apa prpm.dbp.dbp website Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia sentiasa update. Kalau you tak nak tanya diorang pun boleh, you boleh tanya. Dia ada khidmat nasihat, boleh tanya. Boleh call actually kalau ada masalah bahasa. Tapi make sure you dah check lah dalam grup itu baru call. Okay, kalau tak ada sangat tu baru boleh tanya. Macam, okay, contohnya tadi saya cari macam kan, selfie. Ni ada dua bahagian ni, istilah bahasa Melayu dan khidmat nasihat. Khidmat nasihat ni, inilah kalau orang tanya-tanya kat dia, kat Dewan Bahasa dia ada terima banyak soalan. Ni soalan, ini jawapan ni. Dia orang tanya, cadangan terjemahan untuk mengambil selfie stick atau kayu yang digunakan untuk mengambil gambar selfie. Terjemahan selfie stick, monopod. Okay, ini jawapan dia. Dewan Bahasa jawab lah kalau orang tanya. Ini diorang tanya tahun 2014 ke apa. Dia tanya selfie. Dia cakap tak ada, selfie tak ada lagi. So kita pakai selfie jugalah pada atas sebab dia ada dalam bahasa Melayu. Sampai tahun bila barulah ada diorang meeting, okay, kita selfie ni lah swafoto. Okay, maksud ambil gambar seorang, swafoto. Nah, 2014 belum ada lagi. Okay, ni 2016. Okay, Dewan Bahasa cadangkan selfie swafoto. Role model suri teladan. Roadshow Jerayawara, memang pelik. Ini saya pun tak tahu mana datang Jerayawara ni. Tapi inilah roadshow. Sebelum ni memang kita tak tahu. Apa nak tulis bahasa Melayu roadshow? Susah sangat. Kan yang kalau kita buat Selcom, Maxis buat roadshow seluruh negara tu kan. Kita panggil roadshow juga. Bahasa Melayu memang tak ada. So dia orang bahasa cadangkan Jerayawara. Tapi tak siapa guna sampai sekarang sebab bunyi dia pelik nak sebut tu susah kan. Kita mesti guna roadshow dan diterima pakai untuk semua lah. Cuma kalau you betul-betul orang bahasa, you memang nak guna Jerayawara, roadshow. Banting kan, banting dia bagi gegantung. Highlight, image tumpu, parking tempat letak kereta. You tak boleh guna parkir lah bahasa Indonesia. Postmortem, pasca nilai. Okay. Pasca nilai. Ni postmortem kalau meeting dia panggil pasca nilai kan. Lepas kalau you ada event, you buat event apa-apa konsert, lepas tu you akan cakap, okay, let's do a postmortem after the concert. Mari kita buat pasca nilai. You menilaikan event tu. Pasca tu selepas sebab event you nilaikan, so dia panggil postmortem. Okay, kalau postmortem yang orang mati, orang pesakit COVID, jenazah COVID, buat postmortem tu dia panggil bedah siasat. Okay, lain. Tu konteks dia. So kalau you, okay, let's say postmortem. Ada banyak sangat ni kat sini. Baca je lah kamus dia bahasa Melayu cakap apa, istilah cakap apa, kamus sains. Dalam kamus kewangan ada banyak postmortem tu. Okay. Everything semua ada kat dalam internet. Senang. Macam zaman saya dulu saya kena usung kamus banyak. Saya ada istilah, ada penuh. Ada satu rak tu semua benda. Masa tu tahun saya start tahun 2002 buat translation. Masa tu memang tak ada, internet ada tapi tak ada lagi yang complete. Okay. Tapi saya tak tahulah orang zaman dulu sebelum ada internet memang tak tahu macam mana dia boleh buka kamus satu-satu, cari istilah, tanya orang, kena call. Okay.
Kalau sekarang everything semua dah ada. Semua dah ada online. You nak cari apa semua ada. Postmortem. Bedah siasat. Okay, ini maksud dia dekat sini. Okay. Kalau istilah Mabim ni lah istilah yang Indonesia, Brunei, Malaysia, kita dah macam dia ada dah buat meeting untuk bersetuju dengan istilah-istilah daripada English sebab kita bahasa serumpun ya, Indonesia, Brunei, Malaysia. So postmortem dia orang panggil apa? Dalam bidang-bidang ni kita memang panggil postmortem juga. Dia terima lah, ini istilah sains ya, penternakan, perubatan kita panggil postmortem juga. Ni kamus sains. Kalau you buat okay, ni postmortem. Kalau bahasa perubatan semua dia orang panggil postmortem juga. Jaranglah orang panggil bedah siasat, tapi kalau it's better to use bedah siasat kalau dalam cerita-cerita yang kat Malaysia sebab kita nak ajar ajar rakyat supaya guna bahasa Malaysia yang asal. Okay. Ini kamus daftar kewangan daftar istilah kewangan pun dia panggil postmortem Postmortem untuk forensik let's say yang dia nak check IT, forensik IT. Forensik ada banyak forensik yang mayat ada, forensik komputer ada. Ada banyak bidang forensik ni. Forensik tu untuk check mayat dia check komputer pun ada kalau orang buat scammer kan. Scammer biasa kan you tengok polis akan rampas laptop, komputer. Kemudian dia akan check kat dalam tu history, dia akan check apa yang dia orang transaction semua tu. Itu dia panggil buat forensik pada komputer tu, IT. Atau you kena panggil dengan SPRM. Let's say siapa yang selalu panggil SPRM, polis panggil Sadiq tu kan. Lepas tu phone dia kena ambil. So dia orang akan buat forensik kepada phone dia tu. Check apa benda dalam phone dia ni apa. Dia orang akan cari apa dia ada buat sebarkan fitnah ke apa ke. Maybe ada video-video pelik ke apa kan. So dia orang akan gunakan lah. Ini contoh je saya bagi, saya bukannya apa nak cakap supporter dia ke apa kan. Cuma itulah forensik, okay, contoh forensik. That's why kalau you nak jadi, kalau you bercita-cita nak masuk politik ke apa, jangan simpan apa benda pelik dalam phone, dalam laptop semua. Sebab semua benda ni orang boleh check. Forensik ni tak semestinya dia rampas you punya laptop, dia boleh tengok kat cloud. Okay, kalau you belajar IT, everything semua ada kat cloud. Google, you masukkan you punya maklumat dalam Google, dalam phone you tak sedar sebenarnya you dah hantar dekat cloud. Walaupun you ada password ke apa ke, everything semua boleh access. Okay, dalam you punya WhatsApp pun boleh access. Okay, email you dah delete pun boleh access actually. Okay, itu semua cyber security punya kerja lah. Tapi jangan ingat pula semua benda yang tak selamat. Okay, as long as you tak ada buat benda pelik, okay lah. Okay, ni kalau actually sebenarnya dia ada macam apa, apa panggil tu lah, adalah kan yang macam spies ke apa, badan khas ke, dia akan check kenapa phone ni selalu contact dengan Israel ke contoh kenapa phone ni selalu call sana, apa kat Turki ke mana ke. Lepas tu dia akan tengok lah conversation tu ada cerita pasal bom ke, teroris ke, apa tu contoh dia macam ni yang apa, yang train rakyat Malaysia masuk Daesh tu. Yang tu memang kalau dia suspect and then dia akan follow, dia akan tap dia punya phone. Okay, dia akan tap dia punya phone apa, dia ada terrorist punya team lah ada dalam kat Malaysia ni ada, dia akan follow je. Kalau nampak orang tu macam tiba-tiba dia beli cyanide ke apa ke kan, phone dia banyak perkataan-perkataan yang pelik, macam tengah buat bom ke, tengah nak beli senjata ke, ataupun selalu ulang alik ke Thailand ke. So benda-benda tu diorang boleh buat forensik melalui you punya communications device. Okay, saya bukan ajar you all suruh apa berhati-hati kalau nak buat benda ni. Okay, jangan buat lah. Okay, dan jangan buat, dan jangan nak try macam
siapa tu yang ada artis tu dia buat lab dadah kan. Dia bukannya sat dadah pun tapi dia minat kan. Dia Google bijak kan. So buatlah sendiri. Buat dadah ni kat rumah. Suka-suka seronok benda tu jadi kan. So benda tu salah. Ramai yang tak tahu kan. Tak boleh buat. Ada tanam ketum lah saja nak try. Okay, semua benda tu last kali memang polis akan tahu. Okay, tak senang je tiba-tiba je diorang ketuk rumah you. Dia cakap you suspect buat benda tu, buat benda ni sebab everything semua benda actually diorang boleh tahu. Okay, sebab you punya phone tu kadang you bercerita kat orang, you Google, tengok banyak Google cara buat bom, Google cara nak suburkan daun ketum ke apa kan. Everything tu semua diorang boleh tahu. Sama juga kalau you main saham kan, sekarang ramai yang beli crypto kan. I know lah ramai students kan pakai duit allowance dia beli Bitcoin, beli coins, banyak coins kan, ada beratus-ratus coins kan. Kalau you main sikit-sikit okey lah. 200 ke RM50 ke macam hari dapatlah RM20, esok rugi RM30, lusa dapat RM10, okey. Tu main crypto. Okey. Kalau saham you kena modal yang besar. Kalau crypto senang je sekarang ni kan, banyak apps yang mudah. Tapi kalau you let's say you banyak duit and then you katalah laburkan RM50,000. Lepas tu you dapat pula masa tu tengah naik kan, ada sekali Bitcoin naik sampai almost 300,000 masa tu. I think few months ago. Dia naik memang naik aja. So masa tu kaya lah. Okay. So you pun dapat RM5,000 seminggu boleh dapat RM5,000, boleh dapat RM10,000. Seronoklah dapat duit tu joli kan. Tapi you tak tahu sebenarnya LHDN monitor your account. Okay. Lepas tu nanti you akan dapat surat LHDN, suruh bayar income tax. Okay. Sebab kalau more than 5,000 income kena bayar tax. Sebab you all student lagi, you all kena tahu yang walaupun you student, you kena bayar tax kalau you ada income. Okay, kalau you buat business online, yang business online, and then you siap beli kereta, sampai beli kereta Audi, kan? Kalau ambil gambar pula dekat Instagram semua. LHDN dia ada orang yang akan check macam mana dia ni boleh kaya sangat, boleh beli kereta sport, student lagi. Okay, dia akan check you punya account tak pernah declare income tax. Dia boleh check you punya account beratus ribu duit. So you akan dapat bill lah daripada income tax kena bayar. Dia boleh tengok account you. Setiap bulan dapat duit 200,000. Tapi tak bayar income tax. Okay? Puan, Ya. nak tanyalah kalau macam pendapatan from YouTube kan, kita kena tax juga ke? Kena. Oh. Itu yang saya cakap tu, apa you buat saham ke, you dapat dari YouTube, you dapat dari blog, itu semua you kena declare dekat income tax. Sebelum you declare income tax kejar, you declare dulu. Because kalau you declare, diorang tak kejar lah. Kan? Kalau saya dua account, satu account untuk business, satu lagi account sendiri, personal. Dua-dua tu saya kena pergi daftar kat LHDN. Maknanya you ada daftar dengan Suruhanjaya syarikat lah kan, SSM. SSM saya daftar yang syarikat punya je, yang personal tak adalah. Yang personal tu dia macam ada boleh sekali je actually. Dia bawah satu kategori apa nama, entah siapa tak ingat, BE ke apa. You boleh buat sekali je sebab you ada nama dua lah. Ataupun you pergi kat income tax, you cerita je apa benda, nanti dia akan cakap. Oh, dia akan settlekan lah. Okay, faham. Bila kita tu orang pergi menyerah diri je dekat income tax, cakap saya ada company satu, saya ada income banyak ni daripada mana-mana. So dia akan propose apa you perlu buat. Biasa dia tengoklah kalau you setakat dapat berapa je sebulan. Kalau you dapat banyak sebulan, dia memang suruh kira betul-betul lah. Sebab kalau you tak bayar, nanti you kena bayar lamsam lagi teruk. Masa tu duit dah habis tapi you kena bayar, lepas tu boleh menjadi muflis. Lepas dia boleh ambil duit dalam akaun.
kadang tu orang nak pencen nanti dia akan ambil duit EPF you. Banyak benda lah. Kalau kata kita meninggal ke apa, pewaris kita nak ambil duit pula tak boleh sebab tengok tak pernah declare income tax. And then yang penting zakat kita kena bayar juga. Kan? Zakat tak siapa kejar lah, cuma zakat tu dalam kubur nanti lah kena kejar kan, tak bayar. Income memang kena income tax kat dunia dan kena zakat untuk later. Banyak ke dapat yang YouTube apa? Dia dapat banyak ke? Ya? Macam mana? Kalau dapat banyak, better pergi income tax lah. Oh, faham. Even kalau tak banyak pun, kalau you ada syarikat, you kena buat. Nanti bila dia kira, you kira sendiri je online kan, you boleh buat online kan, e-filing. You masuklah, let's say sebulan dapat 5,000. Contoh. Lepas tu expenses, let's say you kata expenses you beli laptop, tulislah you beli hard disk, you beli tu beli ni kan, macam-macam. Kita boleh create je memang kita. Walaupun you kat rumah, you cakap lah you kena bayar bil api, you kena bayar sewa kan. It's a business walaupun business kat rumah. Masukkan expenses tu dalam tu. Gaji you kena masukkan juga gaji. So bila dah tolak-tolak rupanya dapat 500 je income you. Yang sebenarnya lah bila you dah kira-kira. So 500 tu LHDN punya guide, you tak perlu bayar pun tax. Tapi you kena tulislah yang kosong. Jumlah perlu dibayar kepada LHDN Kerajaan Malaysia, 0. Tapi LHDN suka sebab you bukan pembayar cukai, you declare cukai. Okay? Bila you dah declare, senang. Bila you nak apply macam sekarang ni kan, ada penjana bagi free RM300. Bila diorang bagi RM3,000 duit kan, cash kan RM3,000. RM4,000 dah RM5,000 diorang bagi untuk syarikat. So benda-benda tu semua you senang nak apply sebab you dah declare your income dekat income tax. Kalau you tak pernah declare, you susah nak apply apa-apa yang kerajaan bagi. Lepas ni ada kerajaan bagi student yang graduate, dia orang akan bagi RM10,000 untuk start up kan, start up business. Kalau you tak pernah declare income tax apa semua, susah nak apply lah. It shows that you tak tahu, you nak mengelak daripada bayar. Walaupun you tak payah bayar, declare je cukup. Okay? Macam saya buat translation pun saya declare lah. Tapi saya tak payah bayar. So saya akan tulis lah. Saya punya cost tinggi. Saya kena bayar Zoom macam ni. Zoom saya kena bayar every month RM70. Okay, $15. Lepas tu saya beli keyboard yang mahal, headphone yang mahal tu semua adalah peralatan, tools yang saya perlukan untuk kerja. Okay? Tu semua you boleh tolak dekat expenses. So finally you punya income jadi sikit lah sebab kita tax ni ialah kita nak kira-kira sampai kita tak payah bayar. Okay? Ataupun kita bayar minimum sangat. Okay? Tapi bila kita, let's say you nak apply loan bank, you tak boleh tulis you tak ada income. Dia kena tulis yang business you bagus. Let's say you nak apply jadi portal manager. Jadi tengok you buat portal tapi income tak ada. Why should we hire you? You tak erti buat ke tak ada income. Tu yang pentingnya kita declare kita punya income. Okay? Nak menunjukkan business kita ni berjaya. Okay? Itu sebenarnya. Kalau kita asyik tulis rugi sebab kita nak tipu, kita tulis rugi. Rugilah kita besok bila kita nak apply apa-apa. Let's say you nak apply kan government keluar tender untuk jadi jadi pengajar pasal YouTube. Ajar YouTube. Lepas tu bila you buat apa proof yang you ni a good YouTuber, tak ada pun untung, tak ada pun income kan. So you're not a good YouTuber. So bila you ada income, you declare income tu, tu tunjukkan your credibility. Okay? So I hope you know the importance of declaring your income. Okay, bukan nak lari dari income tax. Okay? Kita cuma nak declare lah. Kita jadi rakyat bertanggungjawab. Okay? So itu freelance freelance. Kalau you nak jadi freelance buat subtitle ni, actually you boleh register dekat Suruhanjaya Syarikat SSM. You register your name je, tak payahlah nak buat syarikat
syarikat terjemahan apa benda kan, syarikat terjemahan apa Nora, tak payah. Just you register your name je. Apa nama you apa, Ammar apa, terus je nama penuh je. Full names, okay? Macam orang jual insurans dia akan register full name. You register your full name dekat SSM, maknanya you dah ada syarikat. Tak perlu buat nama syarikat pelik-pelik pun. Kalau you nak buat ada syarikat lain, tak apalah. Nak buat syarikat jual apa benda lain pun, syarikat kek apa benda ke kan, tak kisahlah. Tapi at least you ada satu yang nama you sendiri. Itu kalau you nak buat kerja-kerja freelance lah, macam kerja-kerja buat product review ke apa ke kan. You registerkan your name sebagai satu syarikat enterprise, bayar RM60 je. So you dah boleh apply lah apa-apa geran kerajaan, penjana, you dapat macam-macam. Okay, dapat RM3,000 lagi banyak daripada kalau you apply apa Bantuan Sara Hidup kan. Bantuan Sara Hidup dapat RM350 je. But you buka company, company dapat RM3,000. Okay. So you all dah nak grad ni, dah nak mengundi, so you kena fikir your future. Sebab dengan apa COVID macam ni, pandemik, kerja pun hilang banyak tutup, pelabur asing tak masuk, memang agak susah lah kerja. Ada kerja tapi susah sikit. Takkan nak bawa Grab sampai bila-bila kan, you all nak kahwin, nak ada anak semua, takkan nak duduk rumah parents lagi. Jadi kalau you all tengok harga rumah sekarang ni RM400,000, rumah teres RM500,000. Tak terjangkau nak beli kan. Sampai bila kan? Sampai bila nak menyewa. I think untuk yang pandemik ni, first thing you just pergi daftar COVID, vaksin, pujuk your parents, your grandparents pergi daftar vaksin. So we hope bila dapat herd immunity, everything will be back to normal. Macam US, UK dah normal balik sekejap je. So dia orang dah achieve 70% in vaccination. Kita 5% pun belum. 5% pun belum. That's why kita case makin naik. Makin naik sebab kita tak ada protection. Benda ni dah makin teruk. Virus tu dah teruk tapi kita tak ada apa-apa protection. Kita cuma protect dengan mask, dengan tak keluar rumah. Macam tu je, tak keluar, tak balik kampung. Tapi kalau tengok dekat UK, US, kawan-kawan saya semua dah boleh keluar, dah pergi. Still pakai mask tapi dah boleh normal. Boleh ada convocation, boleh pergi kerja, boleh pergi makan kat restoran. Back to normal. Tapi still pakai mask. Ada juga yang dah tak pakai mask. Kat New Zealand tu tak payah pakai mask. Okay. Dia tak semestinya kita sekat. Kita sekat satu hal lah, tapi bukan senang nak sekat. Kan? Tapi itulah vaksin and SOP. So kalau terus macam ni, ekonomi makin teruk. Kerja tak ada. Kalau ada kerja pun gaji diorang dah drop teruk. Even nak scholarship pun dia tak ada, marah pun tak ada duit dah. Semua dah tak ada duit dah sekarang ni. Kan? You all nak further studies pun memang kena pakai duit sendiri. And then bila you buat master pun belum tentu ada kerja. Kan? Sekarang ni saya tengok ramai graduates dah grad, bawa Grab Food, Food Panda. Memang berdapat RM3,000 sebulan, tapi sampai bila? Kan, sampai bila? You kena fikir sampai bila nak naik hantar makanan, naik motor, and then you ada degree. So you kena fikir. Sekarang ni fikir kerja-kerja yang digital. Okay, digital punya ni. Okay, you minat grafik, you minat bercakap, you boleh jadi journalist, you boleh jadi photojournalist. Everything you kena fikir yang digital. Okay, you suka menulis, banyak kerja-kerja yang everything semua digital. You nak buka kedai runcit, you buat online kedai runcit. Okay, you boleh jadi penjual ikan. Okay, tapi jual secara online. Sebab bidang tu sentiasa ada. Makan, kedai makan, nak buka kedai makan modal besar. You boleh fikir macam mana you boleh jadi agent untuk buat apps, orang beli makanan apa semua kan. Tu cuma kerja-kerja ni lah. Logistik, kerja-kerja dalam pandemik. So orang banyak duduk rumah, bosan, you buatlah movie macam siapa tu yang Mat Yo apa tu kan, yang Kelantan tu kan. Modal dia sikit je tapi dia idea dia banyak, dia buat video Kelantan. Orang luar Kelantan pun tengok income dia berapa banyak sebulan dia boleh dapat.
Kalau you rasa you suka benda beauty, kecantikan, you buatlah apa? Review-review barang-barang apa semua kan. You suka benda-benda basikal ke apa, you buat review pasal basikal, food review, anything. Sebab orang sekarang ni duduk rumah je. So you buat apa-apa pun. You suka tengok movie, you boleh buat subtitles. Okay? You boleh buat ulasan movie. Ada orang buat ni, kerja dia suka tengok Netflix. Kerja dia buat ulasan movie, drama. Dan ramai orang view pula tu. Because sometimes saya pun nak tengok cerita apa hari ni, tak tahu kan. So tengok, bila Google, ada orang buat review pasal drama apa. Vincenzo. Lepas tu dia cerita macam best dia cerita benda ni kan. Lepas tu orang klik ramai. Lepas tu cara dia orang cerita best ke apa. Dan ramai orang tengok. Okay. So kat situ dapat income. Okay. Income YouTube banyak. Okay. Ikut per klik kan. Satu klik berapa tu semua boleh study lah. Dan kalau you suka cerita about magazine, you boleh buat online magazine. Yang perempuan suka cerita buat novel, boleh je tulis je lah novel sendiri, boleh buat portal, you register website. Okay, tapi you kena invest lah sikit, you buat website. You buat website, portal, kan selalu tengok kan portal-portal. Yang tiba-tiba ada keluar iklan yang entah apa kan, iklan mengarut tu. Itu semua bayar, okay. Portal apa kalau kat Facebook tu dia kan banyak lah. Dia akan copy paste cerita orang je. Macam Siakap Keli apa semua tu. Siakap Keli, Sirap Limau apa. Asal usul dia, awal-awal dulu, modal kecil je. Dia buat apa portal yang murahan je. Okay? Portal murahan ni maksud dia, bila you klik, macam-macam iklan ada sampai you tak boleh nak baca. Banyak iklan yang tak senonoh lah. Sebab iklan tak senonoh tu yang senang nak masuk. Okay? Tapi bila dia dah power, dia dah banyak income, Siakap Keli semua tu, dia boleh kontrol iklan-iklan yang masuk. Boleh pilih, dia tak ada dah iklan merepek. So you kalau you rasa you suka kerja-kerja macam tu, copy paste gosip, okay? You rajin nak jadi stalker kan. You tengok ada komen-komen kat Instagram yang macam ni kalau viral kan ni memang ni kan. Lepas tu you viralkan lah dalam you punya portal je, jangan viralkan you punya own Facebook. Kalau you viralkan your own Facebook, tak dapat apa pun. You tak dapat duit pun. You viralkan dalam portal. Okay, you buat portal sendirilah apa tajuk. Tak kisahlah tajuk apa. You viralkan kat situ, baru you share dalam your Facebook. So bila orang klik, you dapat income. Bukan orang klik dekat Facebook you, tapi through your Facebook kan. Pasal orang share. Banyak lah. That's why banyak bila you baca-baca berita kat Facebook tu kena klik keluar pergi kat portal orang, portal tak apa-apa kan. So you klik tu bagi dia orang duit. So you boleh study pasal cara buat duit melalui portal. Okay? You boleh buat news portal, boleh nak buat pasal game portal ke apa portal pun apa ikut you punya minat, nak buat politik ke apa ke. Make sure you punya minat tu you convert kepada income. Jangan buat benda yang sia-sia. Kalau you minat apa, motor, buat portal pasal motor. Okay? Ada orang minat bergosip ke apa kan, cerita artis kan, buatlah portal pasal gosip. Okay? So saya bagi idea untuk you all nak macam nak teruskan hidup dalam zaman-zaman yang ni lah, zaman-zaman COVID ni. Gunakan apa yang you dah ada. You ada laptop, you ada internet, okay, you ada ilmu sikit-sikit pasal ni, you just Google everything, semua ada. So yang saya ajar ni cara untuk you buat income melalui subtitling. Okay? Lepas ni pandai you all cari job. Kalau your language tu bagus, kalau your language bagus, you boleh jadi translator untuk translate documents, thesis kan. Universiti ada banyak nak cari yang apa? Translator thesis, okay, you boleh buat. Tapi make sure your language tu mesti bagus lah, okay. Kalau macam you translate pun tak betul, macam yang saya ajar apa semua tu tak betul, tak boleh lah, okay. Itu kira belum sampai syarat untuk jadi translator. Kalau you confident nak
confident nak boleh translate tanpa kesalahan ataupun 10% aja error, baru you boleh buat translation. Okay. Oh ni section 4, section 4 belum lagi saya kena habis tadi. Identify the mistakes. Kami mengucap terima kasih di atas yang saya highlight merah ni yang salah. Kami mengucapkan terima kasih atas layanan diberikan oleh Puan Ana. Tapi kalau dia kalau dia subtitle, you just tak payah ada kan. You nak pendek. Kami ucap terima kasih atas layanan yang diberi oleh Puan Ana. Pendek kan? Subtitle ni you nak pendek. Si pendek boleh dan bila kita sekali tengok je kita dah boleh faham. Bila panjang-panjang kita serabut. Saya ada 9 ekor kucing. Mereka suka makan ikan rebus. Okay. Ini saya ada 9 ni. You kena eja 1 sampai 9 you kena eja. Ekor tak payahlah. Kucing you tak payah buat ekor pun you tahu jumlah kucing kan. Saya ada 9 kucing. Haiwan kita tak boleh pakai mereka. Mereka tu untuk manusia saja. Jadi ia suka. Tak payah makan pun tak apa kan. Because tahulah ikan untuk apa, untuk makan lah kan. Banduan, okay, yang ni yang salah dia. So banduan yang berumur atau berumur awal 40-an tu 40 ejaan dia mesti ada sepang 40-an itu akan tiba satu petang. Satu petang boleh, 1 PM pun boleh. Okay. Kalau nak pendek kan. Ini selalu orang kita suka cakap para hadirin. Salah para saja. Para hadirin. Diminta agar berada. Pusat membeli belah. Okay. Yang ni ejaan typo Pusat membeli belah. Membeli mesti ada dash, belah. Membeli belah. Oh baru tu pun salah juga baharu. New is baharu ke baru. Itu Mei. Kita tak payah tulis bulan Mei sebab tahu kalau Januari, Februari tu bulan lah. Kita tak payah nak ulang balik. Tapi kalau kita tulis, kita nak bunyi dia sedap pada bulan Mei. Cuma bila subtitle tu, kita akan pendekkan. Sekarang kita akan mendengar kata-kata aluan ni. Kata-kata aluan tu salah ni dia. Sekarang kalau let's say kita tak cukup space, kini pun boleh. Okay. Tapi bila kini tu bunyi dia pelik sikit lah. Jadi sekarang kita akan dengar kata alu-aluan. Bukan kata-kata aluan. Kata alu-aluan daripada orang sebab dia orang. So daripada. Dari itu tempat dan masa sahaja. Yang berhormat YB. Datuk Sri. This is basic kalau you boleh buat semua ni means you are ready to start buat translation, buat subtitling. Kalau basic you tak boleh basic macam daripada di ke pun you macam confused lagi means banyak lagi practice. Okay. Ni ulat yang jarang ditemui itu. Yang penting typo you tak boleh ada typo. Itu simpan. Kalau disimpan di dalam di dalam dia terlepas. Kalau benda tu duduk kat something mesti di dalam, di antara. Okay. Botol kaca. Ini pun orang selalu lupa. Orang ingat berwarna pink ke tak? Berwarna merah jambu. Pink tu buat English
Dan mata kena selalu tengok. Jangan ada typo. Pihak polis cuba mengenal pasti ialah jauh. Mengenal pasti. Ibu bapa. Ibu bapa jauh. Tidak berbangsa. Berbangsa Indonesia. Kita tak boleh pakai Indon. Indon tu bahasa cakap. Indon. Tak boleh bangsa Indonesia. Tak boleh suka-suka nak pendekkan Bangla ke apa, tak boleh. Itu kena penuh. Itu bahasa cakap. Okay. Tawaran itu. Ini diwar-warkan ni, diuar You boleh tengok dekat ni. War-war. Tak ada pun war-war tu dalam bahasa. Dalam kamus dewan tak ada. Kamus dewan war-war tu ialah uar-uar. 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 Memang pelik kan? Tapi itulah dia. Dari semasa ke semasa. Kalau you kata masa ke masa, semasa ke semasa, pilih salah satu, tak boleh satu masa, satu semasa. Okay, dari semasa ke semasa. From time to time. Okay. Buku, biru, itu, tebal, daripada. Ni semua daripada ni memang basic ya, daripada ni tak salah. Dia bukan tempat. So daripada. Kedua buah negara itu saling bermusuhan, macam tak ada salah je bunyi dia, tapi kedua-dua negara. Buah betul lah, tapi kita tak payah tulis penjuru bilangan kalau subtitle. Kedua-dua negara itu saling bermusuhan. Kalau kedua tu maksudnya second. Okay. Kita kena kedua-dua. Both is kedua-dua. Gosip. Gosip satu S ya. Gosip ini. Ni kalau you tak show pun ni, you boleh tengok dekat kamus dewan. Sudah pun. Dia ada keluar everything. Pun. Macam mana penggunaan pun. Okay. Tular ya. Viral tu tular Ini pun salah ni. Dalam kalangan bukan di kalangan, dalam kalangan netizen. Netizen ni actually tak ada dalam kamus, tapi dah semua orang sebut kan benda tu hari-hari, so memang diterima lah. Orang warga internet, tapi macam panjang sangat warga internet. Okay, saya di sini sejak tak perlu ada dari sebab benda tu macam berulang. Sejak petang kemarin pun orang dah faham. Kemarin yang tak ada L tu lah bahasa Indonesia. Kemarin tu bahasa Indonesia. Yang apa? Kemarin itu bahasa Indonesia. Dia tak boleh guna di untuk BM. Berbagai kesalahan telah dilakukan, ada jadi very popular itu. Ini pun banyak salah, berbagai-bagai. Tak boleh berbagai saja. Kalau kita nak cakap satu bagai je, kita cakap pelbagai. Maksudnya ada berbagai-bagai atau pelbagai. Pelbagai. Actually kalau you banyak membaca, bacalah apa-apa pun, baca dekat baca Facebook ke, baca kat mana pun, you akan cepat tangkap benda tu salah. Sebab you dah biasa nampak. Okay, tapi make sure you baca benda betul lah. You baca novel,
Jangan baca benda yang salah. Kalau you baca benda yang banyak salah, then you akan ingat benda yang salah je. Saya pun tak ada qualification dalam bahasa sebab saya degree business. Okay, business. Master saya communication, saya tak ada belajar linguistik. Terus bahagian bahasa linguistik ni memang minat membaca. Bila you membaca, you akan dapat semua ni. Tak rugi kalau you suka membaca. Tengok apa Tun Mahathir kan, sihat umur berapa. Sebab dia suka membaca. Setiap hari dia habis baca satu buku. Kita nak habis satu muka surat pun susah satu hari kan. Because otak kita lagi you masukkan ilmu, you masukkan, you baca something, dia lagi apa, stimulate, dia lagi apa, baja, dia macam baja. You lagi jadi bijak, dia jadi lagi smart. Boleh banyak umur, banyak fikir. So kalau jenis orang tidur, tak nak fikir kan. You buat benda-benda yang tak banyak fikir, otak you lama-lama jadi lemah. Okay? Tak semestinya you tengok TV tu. Kalau you tengok TV, you boleh fikir, ada ilmu, you baca dokumentari, tengok dokumentari ke apa. So, sama je lah. Tapi bila membaca tu ekstra, bila you membaca, lagi gerak. Adalah kajian dia bila you baca, you punya mata kan tengok kiri kanan tu dia lebih stimulate your otak, lebih cepat masuk berbanding dengan you dengar je. That's why kalau you nak study, you nak lebih cepat masuk otak, lebih faham, you kena tulis. Okay, you tulis, you kena ambil pen tulis. Bila you tulis, automatic benda tu dia macam input dia record masuk otak. You tulis je. Dulu saya mengajar dekat KPTM Mara, student saya tu semua saya suruh keluarkan pen, salin je apa yang saya cakap. Tak kisah dia orang mengantuk ke apa ke, saya nak dia orang tulis je sampai lenguh pun tulis je. Bila dia orang tulis tu adalah at least berapa persen masuk dalam otak dia orang. So besok tu saya terus buat quiz dia orang boleh buat sebab dia orang dah sehari sebelum tu dia orang dah tulis semua benda tu. Walaupun dia orang balik dia tak buka dah benda tu. Ni pernah tulis ni kan. Bila tulis, you cepat masuk otak. So that's why kalau you nak study, nak bagi cepat, you tulis. You baca lambat. You tulis, salinlah balik. You nak tulis bagi color-color pun lagi bagus kan. Kalau macam zaman saya dulu buat mind mapping pakai marker, tulis cantik. So bila exam, kita akan visualisekan balik nota tu. Senang je, salin je balik kan. Boleh salin balik everything. Kalau kata list down 10 apa benda kan, dalam kepala tu nampak ada 10 benda tu yang aku pernah tulis. Okay, itu dia punya tips. Okay, cara belajar mind mapping. Mind mapping kalau you tengok seminar budak-budak genius yang dia orang tak ada nampak study banyak pun, tapi dalam kelas kerja dia tulis je nota. Okay, dia tulis nota je. Lepas tu bila nak exam, dia belik nota dia balik je. Lepas tu dia ingat balik, apa lecturer cakap. Itu je sebab kita punya otak ni dia ada power. Dia boleh ingat balik, boleh recall balik. Sebab you boleh recall, you boleh hafal lagu panjang-panjang, you boleh recall balik apa yang jadi 10 tahun dulu. Ni sama jugalah kalau you study, you boleh ingat formula-formula apa semua tu, you boleh ingat actually. Okay, cuma dia cara dia lah. Okay. Apa tadi tu yang saya cakap ni, kalau you kena banyak membaca, serius kena banyak membaca. Kau tak tahu benda tu salah betul-betul. Dia menjelaskan pada saya, dia adalah ni. Okay, dia ni last dia menjelaskan kepada saya pada tu macam pada hari ini. Dia pada yang kepada tu nampak je sama. Okay, tapi sebenarnya berbeza. Ya, tapi sometimes kalau silap buat orang tak nampak sangat. Tapi jangan banyak salah dalam satu ayat tu. Dia ada 5 salah memang habis lah. Kalau at least dia ada 1 salah, orang boleh maafkan lagi. Okay, ini ialah ni dia sebenarnya ialah, tapi you tak payah tulis pun. Tak payah adalah ialah pun, benda tu dah faham. Okay, benda tak salah, ayat tak salah pun tak ada adalah ialah tu. Ni daripada kebetulan dia tak ada dash sebab dia nama buat sin.
Kalau you nak cakap dia anti apa? Oh, anti AstraZeneca. Itu baru ada apa? Dash ni sempang sebab dia nama khas. Okay? Anti Pfizer ke apa sekarang ni kan? Apa vaksin. Ada orang tak nak Astra, tak nak tu, tak nak Sinovac sebab daripada China lah. Bila dengar dari China semua tak nak. Macam dari China mesti teruk kan. Cak ayam. Tapi Apple pun buat kat China. Okay. iPhone mahal tu buat kat China. Apa barang apa semua. PlayStation apa buat kat China. Kan. So China ni besar. Kalau you dah pergi China tu, kalau you dapat pergi China, you rasa macam kecilnya Malaysia ni. Okay. Kat sana ada macam-macam dan sangat besar dan sangat maju. Kalau you pergi, saya pernah sampai kat Chengdu je. Chengdu tu kecil lah, tempat yang kecil, tak ada apa sangat. Okay, dia macam klasik-klasik lah, saya tak pernah sampai tempat yang macam maju di Shenzhen ke Beijing tu. Kat situ tempat yang macam India lah, kita nampak dengar macam India mesti foto ke apa. Tak, bila you pergi sana pusat IT. Okay? Mumbai apa semua tu. Pusat IT. Satyam itu semua tu. Itu tempat-tempat yang buat-buat yang hackers apa semua tu. Saya tak sebutlah Silicon Valley semua kat US. Saya sebut China dengan India yang kita selalu tengok macam teruk tapi sebenarnya dia orang maju. Okay? Sama macam vaksin tu, Sinovac tu. Ingat senang nak buat vaksin kan. Malaysia apa, Singapura pun tak mampu buat vaksin. So China buat vaksin dan Sinovac tu actually bagus. Okay, bagus. AstraZeneca ni UK and Sweden. Okay. Sweden dengan UK dia combine jadi AstraZeneca. Okay. So sekarang ni semua orang nak Pfizer. Pfizer orang kata apa, vaksin tayangan. Tak adalah tayangan pun, tapi sebab nama Pfizer tu dah establish. Pfizer ni lah syarikat farmasi yang buat Viagra. Kita tahu Viagra kan? Viagra ni paling laku kat dunia ni sebab orang lelaki semua cari Viagra yang tua-tua ni. Okay? So bila benda tu, Viagra tu dah ada nama. So bila dia buat vaksin untuk COVID, orang nak dia juga lah. Tapi dia mahal sikit sebab banyak permintaan tinggi. Yang lain pun berkesan juga. Tapi sebab dia dah ada nama, branding. Macam you beli barang, beli phone kan, Oppo ke apa kan. Sama je semua phone tu, tapi kenapa you nak beli yang certain brand? Sama lah, vaksin pun sama actually. Okay. Saya inject Astra. Okay, tak ada apa-apa, tak ada side effect, tak ada apa. Alhamdulillah lah. Mungkin antara yang bertuah tak ada side effect, ada orang demam. So semua okey je. Okay. Side effect dia yang mild je, tak ada lagi. Yang maybe ada lah yang pengsan untuk semua okay. Tapi tak semua orang lah pengsan. Statistik yang hidup sihat lebih ramai, jauh lebih ramai daripada yang statistik yang pengsan-pengsan. So apa kata kuasa viral tu kalau you guna positif jadi positif, you guna negatif jadi negatif. Okay. Let's say sekarang ni you minat pasal vaksin ni, you buatlah konten pasal vaksin. Okay, you buatlah apa-apa kartun apa benda kan. Masa nanti orang ke forward sana sini, you letak you punya watermark. Okay. Sometimes you rasa macam ada ke orang nak tengok kan. Tapi sebenarnya ada. Bila orang Google, orang nak tahu pasal apa-apa, orang akan Google. Bila naik you punya konten, nanti viewers akan naik lah. So you buatlah apa-apa pun. Anything actually kan anything. Kadang saya Google nak beli sabun, nak beli bulu gigi pun kadang orang Google. Apa paling best, bulu gigi paling best. Betul-betul ada pula orang buat review pasal bulu gigi. Kan orang tu untunglah dapatlah. So you jangan fikir ada ke orang nak tengok, ada ke orang tengok kan. Sebenarnya memang ada. Everything yang you terfikir, ada orang lain pun terfikir juga. Macam mana, everything lah. Macam mana cara nak lembutkan daging, macam mana nak potong ikan, nak apa siang ikan. Ada orang tak tahu siang ikan ada. Memang ramai yang tak tahu nak siang ikan. Nanti dia Google lah cara siang ikan yang mudah. Kok ada video orang buat cara siang ikan. Kan? Dia dapatlah. Betul lah kat dia. Okay? Kalau you suka melukis ke apa, kalau you just buat konten, benda-benda tu boleh jadi income.
kalau you suka mengajar ke ataupun you suka, kadang ada orang suka apa plagiat. Orang suka plagiat ni, copy paste barang orang semua tu kan. Pun ada juga konten dia copy paste lah, plagiat lah konten orang kan. Macam apa drama-drama Nur ke apa kan yang tengah famous tu, dia akan record balik, lepas tu dia hubung balik dekat dia pun channel, orang pun tengok. Kalau dia laju letak, dia untung lah untuk orang yang macam tak ada Astro kan. Orang yang tak ada Astro nanti dia pun Google episod malam tadi sebab Astro tak bagi keluar lagi kan. Tapi dah ada orang yang efficient ni, cepat-cepat habis dia cerita tu pukul 11 habis, terus je shoot upload. So dia untung lah, viewers dia dapat. Okay, you kena cekap. Okay, benda-benda macam tu kena tengoklah apa benda yang you suka buat, yang you buat dengan efficient. Kalau you betul-betul minat nak buat subtitle ni, you study apa yang saya ajar sebelum ni, guideline tu yang paling penting. Bahasa tu paling penting lah. Saya tak, pasal tu saya adalah check. Saya banyak jumpa you all buat apa ke kan, ke le kan, ya betul ke macam tu. Ini common lah, betul ke, tak boleh betul ke tak boleh, you kena betulkah, apa benarkah, tak boleh ke tu tak ada dalam kamus tu, ke tu you cakap bahasa harian bila kita kata informal, bukannya informal tu typo informal tu tak boleh ada typo benarkah, ya saya ada saya ada kat sini macam tu, salah ya saya ada di sini. Kat tak boleh, kat tu tak boleh. Kan kalau nak dekat, apa cakap saya ada dekat sini, kalau macam dia ada near, dekat tu near dia ada dekat. Dekat tu ialah near, bukannya apa. Tapi you tak cakap dekat-dekat. Dia duduk dekat-dekat macam tu. Dia duduk bersebelahan. Dia duduk sebelah saya, takkan cakap dekat saya. Dia duduk sebelah saya. Bukannya dia duduk dekat saya. So benda-benda yang macam ni you kena alert. Yang macam kuis saya bagi ni semua ialah basic basic, dekat jauh ni semua ialah basic. Okay. Kalau benda yang macam di war-war apa tu memang tak ramai orang tahu, so tak apalah. Okay. Di dalam, di situ, di sini, itu semua jauh Di sini, di situ, semua jauh. Di mana. Okay. Yang dekat tu semua ialah perbuatan yang diambil, ditutup. This is basic. Okay. Dikhuatiri. Inilah basic basic language untuk translation, subtitling. Okay, you kena biasakan ini dulu. Kalau yang ni you tak boleh lagi, kena banyak praktis lagi. Di ambang, jauh. Di sisi apa. Sometimes ada apa tagline. Bila you buat tagline, salah typo, dan you buat baju, banner, nampak teruk sangat. And then bila you nak pergi benda tu, you nak pattern kan, tak lepas sebab salah kan. So you make sure ejaan tu semua betul, grammar betul, baru you boleh buat macam copywriting. Okay, copywriting. Tapi copywriting iklan, you boleh buat salah. Actually macam iklan tu semua tak kisah, bukan salah, means buat bahasa-bahasa biasa kan. Macam itu tak apalah. Macam apa, sambal, you nak buat tagline apa, sambal nyet, sedapnya kan, nyer begitu kan. Tak apa kalau untuk tagline business, tak apa. Okay, kalau macam ni tak apa, you boleh buat salah macam ni. Ini kesalahan ni diterima kalau untuk iklan, untuk bisnes, tak apa. Okay, tapi kalau untuk subtitling, untuk terjemahan yang tak boleh. Ini tagline, copywriting boleh. You nak buat jangan poyo sangat, jangan poyo sangat.
Tak tahulah, tapi memang boleh buat lah. Okay. Tapi depends kalau produk you macam mana. Kalau let's say client cakap produk ni produk gila-gila apa semua. Jadi nak buat, saya nak you buat copywriting yang bahasa pun gila-gila juga lah. So you boleh lah buat bahasa-bahasa yang macam ni. Bahasa-bahasa apa yang WeChat apa kan. Tapi kalau produk tu produk yang takaful apa semua kan. You tak boleh lah buat bagusnya takaful ke, tak boleh. Apa nyer-nyer macam tu tak boleh lah. You kena buat proper. Okay. Tengok produk. Kalau produk tu yang eksklusif, you kena buat elok-elok. Because kalau you jual barang, you kena tengok siapa you punya target buyer. Okay. Kalau target buyer you budak-budak remaja, you buat bahasa-bahasa remaja. Kalau target buyer you orang mak datin tu, orang yang 30s above, you buat bahasa yang macam you nak buat content lah. Content you siapa nak tengok. Okay. Tapi macam siapa tanya saya nak buat content, tapi in English dia tak ada bahasa-bahasa informal. In English dia tak ada informal sangat. You kena buat proper Orang putih tak ada bahasa-bahasa pendek-pendek. Dia tak ada yang macam bahasa yang pelik-pelik tu. Dia tak ada pendek-pendek kan. Dia sama ada bahasa English yang proper atau mencarut. Puja dia. Okay. Kalau English tu. Dia buat apa yang you buat the fuck apa benda WTH, WF apa benda semua kan. Tapi benda-benda tu memang ada dalam bahasa diorang. Bahasa cakap. Tapi kalau diorang tulis, tak ada. Okay. Dia tulis, dia akan tulis proper. So kalau you buat content, bahasa campur-campur, you nak buat subtitle English, so you boleh expand you punya audience. You tulis in English yang proper. English yang proper senang je. Okay, kejap. Seempat 20. Ada apa soalan tak? So yang next tugasan saya akan bagi later lah. Hari ni tak ada, saya tak bagi tugasan sebab saya nak tunggu you all hantar tugasan 1 dulu. Tugasan 2 tugasan 1 ada, tugasan 2 you hantar, lepas tu nanti baru saya bagi tugasan. Yang tugasan 1 tu yang bebas kan. Okay. Tugasan 2 Indo punya. So nanti tugasan 3 saya akan bagi you all ada. So tugasan akhir. So yang tugasan tempat ada 5 So yang group ni saya akan bagi Roto Group. Tugasan 3 Indo, lepas tu saya akan bagi Turki. Tengoklah sama ada Turki atau Korea saya tunggu. Okay. Yang akhir ni baru saya akan bagi yang English. Yang itu group ni Turki lah. Okay. Ataupun English documentary. Sebab documentary saya tak bagi lagi. Saya bagi you all drama Indonesia. Yang Turki ni drama berat, drama yang Indonesia tu drama ringan yang santai, okey. Ni yang tu drama yang Turki ni saya akan bagi drama berat. Okay. Yang English saya maybe akan bagi filem aksi, okey. Dan yang ni maybe documentary. So I hope saya boleh cover
Actually banyak lagi yang saya nak ajar you all, tapi terlampau banyak subtitle tu terlampau banyak. So saya akan bagi yang basic dan yang paling banyak you tengok job paling banyak drama ringan lah, episod-episod ni. Saya orang hari-hari tengok drama. Cerita Indonesia, setiap cerita ada 100 episod, 200 episod. Cuma Melayu je 20 episod, 30 episod. Tapi drama Melayu translate ke English. Okay? Dan tak ramai orang boleh buat Malay to English. So saya fokuskan English to Malay. Okay? So Indonesia ke Malay, Turki English, Turki tak ada Turki ke Melayu, Turki ke English, English ke Melayu. Okay? So, saya akan bagi yang Turki. Dan satu nanti saya akan bagi yang English. Action movie Action movie. Saya tak pasti lagi movie. Sebab saya biasanya banyak yang saya delete. Apa-apa yang kerja saya dapat tu terlampau banyak. And then you all kalau nak buat benda ni kena ada external hard disk untuk simpan everything. Okay, sebab banyak satu. And then you kena download bergig-gig. Okay, file you kena download. So saya tak boleh nak simpan, kadang crash. Biasanya laptop after 4 years dia akan crash. Saya guna tiap hari, kadang saya 3 hari tak off. Okay, so you kena ada dua benda kemahiran dan peralatan. Satu untuk jadi penyari kata you kena ada kemahiran dan peralatan, itu saja. Kemahiran dan peralatan. You ada dua benda ni, okey. You tak perlu nak ada ijazah dalam bidang penyari kataan ke apa ke, tak perlu. Janji you mahir boleh buat. Kemahiran ni kemahiran untuk menterjemah lah. Kemahiran menterjemah, kemahiran bahasa, okey. You tahu panduan macam mana guideline sari kata tu semua yang saya dah ajar, okey. Boleh buat sari kata. Lepas tu you ada kemahiran untuk guna tools, you ada kemahiran untuk cari jobs, you ada klien. Dah. Okay, you ada klien, tu kemahiran untuk cari klien lah. Okay, dah. You ada peralatan tu ialah komputer saja. You ada komputer, ada internet. Cukup. Itu saja. Kalau you nak jadi penyari kata, subtitler ke apa orang panggil, dua benda saja perlu, kemahiran dengan peralatan. You ada ni, you boleh cari klien. Okay. Tapi nak kemahiran tu lah. Okay. Untuk dapatkan kemahiran tu, kena banyak tengok TV je. Okay. Kalau you banyak tengok TV, you baca, sekarang ni you kena on kan bila you tengok Netflix ke apa, you kena on kan subtitle tu. And then you dengar, you compare. Bila you compare, you tahu, oh dia translate macam ni. Sometimes you boleh tahu, oh this is a good translation. Atau teruknya lousy. Okay. Tak kisahlah, janji you biasakan. And then you boleh nampak macam mana orang buat. Okay. You boleh nampak orang, kalau you tengok kat TV3 bagus sebab dia in-house. In-house yang TV3 bagus. You boleh tengok kalau yang wayang pun teruk, yang wayang memang tak apa-apa sebab dia buat sendiri. Sometimes dia pakai Google Translate je ataupun dia buat sendiri, machine. Okay. Kalau Netflix mostly dah bagus lah sebab dia punya standard dah naik. Okay. Netflix. So you tengok. Buka je, kadang-kadang macam rabut boleh tengok ada subtitle bawah. So itulah cara you belajar. Okay, you boleh tengok kan, sometimes ada typo walaupun dah ada editor, dah check pun ada juga typo. Sebab typo ni, you kena ada dua orang tengok. Mula you buat, lepas tu you kena ada second opinion yang tengok. Orang yang tengok tu dia akan jumpa. Okay, so bila yang group kerja yang group nanti tugasan group ni, saya nak you all check, cross check. Bila you cross check, you akan jumpa kesalahan. Okay? Kalau you buat sendiri seorang punya tu shot sendiri, you rasa macam okay dah ni. Tapi sebenarnya bila kawan you check, kawan you akan jumpa banyak kesalahan. Okay?
masa saya mula-mula buat, dulu saya memang ada partner, kawan yang akan check kerja saya check kerja dia. Baru submit. Itu buang masa sikit lah. Okay, mama buang masa banyak lah yang kena check pula. Dah buat-buat so kawan check. Okay, so bila dia check, dia akan komen lah. Rasa sepatutnya ni macam ni, sepatutnya macam ni semua kan. Sebab kadang kita buat seseorang, kita tak nampak kesilapan tu. Okay, sama juga kalau you buat project paper, you nak grad ni, buat thesis ke apa, you make sure you ada kawan yang check balik. Semua orang yang buat novel ke, buat apa buku pun, dia akan ada orang check. Ucapan menteri ke apa ke, lepas dah buat, dia kena ada orang yang check. Jadi orang yang check tu biasa kalau ucapan dia akan baca buat-buat. Baru dia jumpa kesilapan. Okay. Dan saya dulu vetting ucapan. Saya masa kerja tu, ucapan untuk menteri. Okay, tak senang nak buat ucapan ya. You kena buat research. You kena buat research nak cakap pasal apa. And then you nak kena masukkan kalau menteri tu nak cerita pasal apa, you kena masukkan hadis lah. You kena masukkan fakta. Okay, you kena research. Nak jadikan ucapan tu bunyi dia. That's why lah yang baru ni yang masa ucapan siapa tu kan, yang pengurusi prasarana tu orang marah sangat. Sebab dia tak prepare. Setiap menteri ke chairman ke dia kena ada orang yang prepare dia apa yang dia nak cakap. Walaupun dalam masa emergency, dia kalau dia prepare sendiri itulah jadinya kan, tak apa-apa cakap kan. Tu kalau dia rasa dia tak boleh, PA dia tu sepatutnya dah sediakan ini apa benda and then apa yang reporter akan tanya kan, semua itu dah ada. So you baca, kalau you tengok apa chairman lain apa kan, dia akan proper dia cakap. Sebenarnya dia dalam kereta sebelum sampai tu dia dah study dah. Kes ni apa? Okey, apa? Kereta api ni, langkah kereta api ni. Okey, belaga apa semua kan. Tapi bila dia main terus pergi, tu yang jadi apa benda kan? Kiss each other lah apalah kan. Sebab tak study. So jadi memalukan. Orang kesalahkan dia je, orang kesalahkan dia punya PA, publicist dia, PR dia. Sebab orang besar macam tu dia ada tukang buat ucapan dia ada tukang vet dia punya apa semua. So kira macam sometimes ada orang-orang yang macam tu dia ego, dia tak nak dengar cakap orang, dia nak tak payah apa-apa ucapan biar je. Dia nak cakap direct. Tu satu hal lah. Okay, dia cakap direct dia tak nak. Kita dah buat notes kat dia apa pagi. Talking points Talking points kita dah cakap what you should say, what you should not say. Okay. Kita dah brief dia. Itu kerja PR, PA. Okay, dah brief dia sebelum. Okay, ni kan. Berapa orang cedera, berapa orang ICU, berapa. Okay. So nanti bila sidang akhbar, dia akan update je lah. Update je. Kan, settle. Tak ada macam jadi macam hari tu lah kan. Yang few days ago sampai kecoh satu Malaysia pasal chairman yang cakap macam kurang ajar, tak ada empathy. Okay. It shows that lack of crisis management, bad crisis management. Okay, crisis management ni bawah communication plan PR crisis communication ni benda ni memang kat Malaysia dia tak berapa ni lagi, sebab saya buat study pasal crisis communication ni kan. Jadi kalau jadi apa-apa problem macam dekat masa you kecil dulu lah, tahun bila yang masa World Trade Center kat US runtuh tu kan. Itu adalah insiden terbesar di dunia. Tiba-tiba runtuh kan. And then apa yang perlu dibuat kan? Communication tu nak announce, macam mana nak hubungi family, nak contact siapa apa semua kan. So itu yang penting lah, sama macam accident ni. Tapi yang kita tengok yang bagusnya bila KKM dia punya crisis communication dia bagus. Dia tahu dah bila pesakit sampai, berapa ambulan yang diperlukan, berapa doktor kena standby, darah nak pakai berapa banyak, semua dah. So sistem perubatan yang kat Malaysia ni bagus, dia punya bersedia. Okay? Tapi bila communication part yang kita nak announce dekat rakyat apa usul tu macam fail sikit lah.
Ni ialah bidang apa? Bidang PR bidang communication. Kalau you all minat bidang communication, media apa, itulah kerjanya. Okay, you buat sidang akhbar, you buat apa? Press conference, you buat press release. Itu kerja saya dululah, buat press release. Kalau ada event. Itu part of communication plan. So kalau you fail communication, you fail everything. Sebab communication ni kira macam frontline. Bila fail kat situ, you tak boleh nak bagi maklumat yang tepat, habis. So jangan ingat macam senang je kerja ni yang buat press conference, buat press release, you just bercakap, spokesperson. So itu paling penting, communication tu paling penting. Bahagian subtitling ni, bahagian translation ni part of bawah communication. Dia not so much on part language. Actually dia antara dua, language and communication. So you tak semestinya you kena pandai language, linguistik apa semua tu. Tapi you kena pandai untuk bahagian communication. Sebab subtitling ni banyak bercakap. Dia banyak bercakap. So you kena tahulah orang ni bercakap formal macam mana. Orang ni bercakap drama macam mana, orang ni bercakap so all the communication lah, okay. Tapi not so much on, actually tak perlu pun you ada ijazah komunikasi ke apa, tak perlulah. Nanti you ambil communication, master communication, cakap you nak jadi penulis kata tak perlu pun. Kebanyakan kawan-kawan saya yang buat subtitle ni ada base background engineering, ada background architecture, ada background macam-macam. Ada yang tak ada degree pun, ada yang ada SPM je tapi dia minat membaca. Ada kawan saya dia ada SPM je tapi dia suka sangat membaca, bahasa dia bagus tapi dia tak sambung study pun. Dia buat income, buat subtitle je. Okay, tak semestinya. Tapi kalau you ada engineering background, lagi baguslah you boleh ambil kerja-kerja translation yang bahagian engineering. Okay, boleh buat buku panduan apa. Kalau you tengok kan jual periuk, jual serikap, so dia ada English, mesti ada manual lah, manual English, BM, Chinese, semua tu. Itulah kalau BM tu mesti ada translator yang buat. Okay, and then guideline apa tebal-tebal apa semua tu mesti ada dalam bahasa BM. Okay, dokumen mahkamah semua ada in English and BM. Sentiasa memerlukan translator. Walau macam mana pun kita mesti nak kena ada translator. Everything. Kalau surat beranak kita in dalam bahasa Melayu, kalau you nak buat pasport, nak pergi overseas, you kena translate in English, wajib. So kat situ, translator diperlukan. Satu surat beranak bayar RM50. Satu kopi surat beranak je, dia bayar RM50, ada yang bayar RM100 ya. And then dokumen-dokumen bank, tu semua nak perlukan translation. It depends how you find your clients. Kalau you jenis rajin cari clients, pandai cari client bank memang nak translate macam-macam. So you boleh buat income, dapat satu bank, dua bank pun dah cukup lah. You tak buat kerja lain actually. Ada kawan saya Chinese tu, dia kerja dia cari client je. Dia tak buat, dia pass kat orang. Dia pass kat orang sebab ada translator ni jenis yang tak suka cari client. Dia suka duduk rumah, menaik je. Ada jenis yang suka jumpa orang, cari job. So yang cari job ni dia akan pass dekat orang yang suka menaik, suka buat kerja. So dia kira lah commission berapa tukang cari job ni. Sometimes dia ambil 50-50. Ada yang ambil sikit dan banyak. Okay? It depends sebab bukan senang nak cari klien dan bukan senang nak buat translation. Tapi lagi susah nak cari klien. So kalau you ada banyak kontak, you ada kenal orang yang bahagian-bahagian yang boleh bagi jobs, you ambil aja and then you pass kat kawan-kawan you yang boleh buat translation. So ada win-win situation. Sebab tak semua orang yang suka menulis ni dia suka cari klien. Macam saya pun tak suka cari klien, cari chain you nak promote kan. Tapi kalau you boleh buat iklan, you boleh buat resume cantik-cantik, you buka website. Okay, saya tunjuk ada website. Kalau you nak cari senang je, you cari website. Orang buat sendirilah, English, Malay.
translator. Ada banyak sangat yang Malay translator. Kalau dulu tak banyak Ustaz, kan terlampau banyak. Macam susah you nak cari yang macam individual punya. Sekarang ni terlampau banyak, semua orang nak jadi translator. Ini semua portal yang diorang buat. Ini malaytranslator.com ni, ini my friend. Dia beli ni kan, dia dapatlah malaytranslator.com sebab dia awal-awal dulu. Ni Ursilan Zaki and Partners. Dia antara yang paling lama lah. Okay. Ini kira hotai Ursilan Zaki ni. This is the website. Dia punya website. Ni cara dia mengiklankan diri dia. Masa tu kami semua tak buat lagi benda-benda ni, nak iklan-iklan dekat internet ni, tapi dia dah buat. Okay. Ini contohlah, sebab kalau cari nak mengiklankan diri you, buka website. Ya. Yeah. So I suggest you all buat ni lah website, buat apa yang free pun, WordPress kan, boleh buat yang free kan. Ini my friend okay. Degree Marine Engineering dekat US, okay. Tapi dia jadi translator je. Dia husband and wife, dua translators sudah berpeletak daripada 1998, okay. Boleh beli rumah, beli kereta, semua anak, sekolah semua. Dan antara kerja dia yang ni, among the notable translation project, dia Microsoft Works version 7. Okay, dia dapat projek besar lah tu kalau dapat translate untuk Microsoft. The wife accountancy and MBA, okay, kat US juga. Okay, balik kerja, lepas tu kat Bank Negara, tapi macam biasa kan, orang bosan nak kerja sendiri, so dia buat translation. Dia buat translation untuk accounting apa, yang husband buat pasal engineering. Tapi dia orang terima semua job sebab dia orang ada team lah, dia orang akan pass lah. Kalau macam tengok dia punya rates, you boleh check lah. Okay. Ada banyak lagi, ni saya bagi contoh satu je. You boleh check dia punya rates dia tinggi sebab dia orang lama. Basic translation rate RM35 per 100 words. 100 words tu sikit je. 100 words ni macam 3 suku page kertas je, RM35. Okay. Kalau satu page biasanya 200 words. Maknanya satu page RM70. Okay. Ini macam satu page RM70 orang bayar. Ini basic dia. Kalau technical or legal lebih lagi. RM45 per 100 words. Minimum charge, maksud minimum charge is USD 40. Ni ialah walaupun benda tu sikit kan, dia suruh translate the paragraph pun, you charge dia minimum RM50. Walaupun benda tu suku page pun minimum is you kena bayar RM50. Okay, hourly rate ni 100 per hour. Ada orang nak pakai ikut jam, ada orang nak bayar ikut words, depend lah, that's why you buat ni lah option. Okay, so ni you kena bagi tahu juga you boleh buat kerja satu hari berapa words. So senang, ini memang klien akan tanya, you boleh what is your turnaround, dia bagi turnaround. Okay, berapa you boleh produce satu hari. So you mention ni, dia tulis we can produce up to 3,000 words per day. 3,000 words tu banyak For short translation job of less than 1,000 words, we can complete the translation within 48 hours. 2 hari je dia boleh siapkan. That's 1,000 words. Okay. You kira lah 1,000 words tu berapa page? Okay, dalam kalau satu page 110 page lah 2 hari.
Ni we also translate birth certificates, marriage certificates and other documents and for visa purposes at 100 per document. Okay. Per document tu. Bendanya sama je, template dah ada dah, surat beranak kan semua sama je, surat beranak, surat kahwin, surat cerai semua sama je, just tukar nama je, tukar tarikh, tukar tempat aja. And then dia charge 100. And then tapi kalau yang ni, kalau you nak buat yang sijil-sijil ni, you kena ada CHOP, ahli persatuan penterjemah. Untuk jadi ahli persatuan penterjemah, you kena pergi kursus di persatuan penterjemah atau ITVM. Okay, kursus tu I think kena bayar dalam, tak banyak lah, dalam kat 2,000 macam tu lah. Tapi you ada banyak benefit you bila jadi ahli. Okay, jadi ahli seumur hidup, you ada CHOP yang laku. Okay, verified. Okay, dia panggil you certified translator. Okay, bila you certified, you boleh charge macam ni. Rate dia ni tinggi. Okay, sebab you certified.